Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan teruskan kelas kita dengan tajuk pergerakan jisim. Tajuk kita pada hari ini adalah pergerakan jisim dan kita nak memahami apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. So huraikan konsep pergerakan jisim. So kita nak huraikan bagaimana pergerakan jisim berlaku. So kalau kita tengok di sini, pergerakan jisim ialah pergerakan bahan ataupun regolit yang telah terluluh hawa dari kawasan atas ke kawasan bawah cerun akibat tarikan daya graviti. So kesan daripada tarikan daya graviti. So saya ulang. So apakah huraikan konsep pergerakan jisim? So pergerakan jisim ialah pergerakan bahan terluluh hawa ataupun regolit yang telah terluluh hawa dari atas ke kawasan bawah cerun akibat tindakan tarikan daya graviti. Okey, itu dari segi maksud pergerakan jisim. So kita teruskan. So pergerakan jisim ni dia terbagi kepada dua lah. Yang pertama aliran cepat, yang kedua adalah aliran perlahan. So kita nak memahami apakah yang dimaksudkan dengan aliran cepat. So aliran cepat ialah pergerakan bahan atau regolit seperti tanah, batuan dan lumpur daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah secara cepat atau tiba-tiba akibat tarikan graviti bumi. So itu maksud bagi aliran cepat. Saya ulang. Maksud aliran cepat, pergerakan bahan atau regolit seperti tanah, batuan dan lumpur daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah secara cepat atau tiba-tiba akibat tarikan graviti bumi. So kita pergi kepada aliran cepat. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah gelongsoran ataupun tanah runtuh. So gelongsoran ataupun tanah runtuh merupakan pergerakan tanah batuan berlaku di kawasan cerun yang sangat curam dan berlaku dengan cepat. Saya ulang, apakah maksud gelongsoran ataupun tanah runtuh? Gelongsoran tanah runtuh ialah pergerakan tanah ataupun batuan berlaku di kawasan cerun yang sangat curam dan berlaku dengan cepat. So aliran cepat contoh yang kedua ialah aliran tanah ataupun lumpur. So saya teruskan, yang ini kita nak faham yang ini. Aliran tanah ataupun lumpur berlaku di kawasan tropika lembap. So kenapa? Kerana kawasan tropika lembap menerima hujan yang lebat. Hujan lebat. So pergerakan tanah atau lumpur yang bercampur dengan air yang membentuk aliran lumpur menuruni cerun secara tiba-tiba. So itu bagi maksud aliran tanah ataupun lumpur. So saya ulang lagi sekali bagi maksud aliran tanah atau lumpur. Aliran tanah ataupun lumpur berlaku di kawasan tropika lembap kerana menerima hujan yang lebat. Pergerakan tanah atau lumpur yang bercampur dengan air yang membentuk aliran lumpur menuruni cerun secara tiba-tiba. So itu maksud bagi contoh yang kedua, aliran tanah ataupun aliran lumpur. So bahagian kedua aliran ialah secara perlahan. So aliran perlahan saya berikan maksud
aliran perlahan. Aliran perlahan bermaksud pergerakan bahan atau regolit daripada kawasan atas cerun ke bawah cerun akibat tarikan graviti secara perlahan. So, bagi aliran cepat, cepatlah. Bagi aliran perlahan, kata kuncinya adalah perlahan. Saya ulang lagi sekali lah. Aliran perlahan bermaksud pergerakan bahan atau regolit daripada atas cerun ke bawah cerun akibat tarikan graviti secara perlahan. So, contohnya adalah kesotan. So, apa maksud kesotan? Kesotan ialah proses lulu hawa menyebabkan batuan dan regolit menjadi longgar dan perui. So, dia menjadi longgar dan perui. Bahan ini bergerak secara perlahan menuruni cerun landai akibat tarikan graviti bumi. So, pergerakan ini tidak dapat dilihat oleh mata kasar. So, bermaksud kita tak dapat kesan melalui mata kasar. Kita dapat kesan daripada pokok yang condong, tiang telefon yang condong, tiang elektrik yang condong. Sebabnya kesotan itu, pergerakan ini berlaku dengan perlahan. So, contoh yang kedua adalah gelangsar. So, apa maksud gelangsar di sini? Gelangsar ialah proses yang berlaku di kawasan iklim sejuk. So, gelangsar ini dia berlaku di kawasan iklim sejuk. So, akibat proses pencairan salji. So, pencairan salji. Salji bertindak sebagai pelincir. Pelincir bagi pergerakan lempung. Lempung yang bergerak ke semua arah. So, dia akan bergerak pada semua arah. Dia tidak ada satu arah yang tetap. Itu dari maksud apa yang dimasukkan dengan gelangsar. So, kalau kita tengok di sini, dia berlaku di kawasan sejuk. Kenapa waktu pencairan salji, air itu akan menjadi pelincir dan dia akan pergerakan lempung berlaku dan dia bergerak dalam semua arah. Itu maksud dari segi gelangsar. So, ini adalah jenis pergerakan jisim yang perlu kita fahami lah. Okey. Sekian, terima kasih.